Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Untuk subtopik ini, cikgu bahagikan kepada 3 bahagian kerana ia merupakan subtopik yang agak panjang. Standard pembelajaran kita adalah mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Perwakilan perpuluhan pada garis nombor adalah sama seperti integer dan pecahan. Perpuluhan positif ialah perpuluhan yang lebih besar daripada sifar, manakala perpuluhan negatif ialah perpuluhan yang kurang daripada sifar. Okey, kamu boleh lihat di sini ini sifar 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Ini bermaksud ni adalah perpuluhan positif kerana dia lebih besar daripada sifar. Manakala negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4, negatif 0.5 adalah perpuluhan negatif kerana ianya kurang daripada sifar. Okey, kita bermula dengan sebelah sifar ni, kita mula dengan negatif 0.1. Mula daripada nombor yang kecil dulu. Negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4, negatif 0.5. Kita tak mulakan dengan negatif 0.5, negatif 0.4 tak. Kita mulakan dengan negatif 0.1 dahulu di sebelah kosong. Okey. Wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Kita ada 0.7, negatif 0.5, negatif 0.8, 0.2, negatif 1.3. Jadi, kamu tak point tu apa? Point tu maksudnya perpuluhan lah. Kita tengok di mana kosong. Ini kosong, itu kosong. Okey, kemudian kita ada 1.0, negatif 1.0, negatif 2.0. Okey, nilai ni telah diberikan dalam soalan. Jadi tugasan kamu adalah kamu kena letakkan tempat yang betul bagi semua perpuluhan yang diberikan. Sebelum tu kita tengok dulu antara 0 hingga 1.0 berapa senggatan yang ada. Kita kira di sini. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 senggatan. Kamu ambil 1, kamu bahagi dengan 10, kamu akan dapat sifar perpuluhan 1. Jadi, satu senggatan ini membawa nilai sebanyak sifar perpuluhan 1. Jadi, kalau ini sifar perpuluhan 1, yang ini sifar perpuluhan 2 dan seterusnya. Okey. Ini sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 4, sifar perpuluhan 5, sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 7, sifar perpuluhan 8, sifar perpuluhan 9. Okey, jadi yang di sini kita ada nilai sifar perpuluhan 7 dengan sifar perpuluhan 2. Ini jawapan kita. Okey. Kemudian sebelum sifar, nilainya pun masih sama. Beza dia kosong, sifar perpuluhan 1 juga kat sini. Ini negatif sifar perpuluhan 1. Yang ni negatif sifar perpuluhan 2, negatif sifar perpuluhan 3, negatif sifar perpuluhan 4, negatif sifar perpuluhan 5. Jadi di sini kita ada negatif sifar perpuluhan 5. Jadi di situ jawapan dia di sini, kat sini. Tu ini adalah negatif sifar perpuluhan 6, negatif sifar perpuluhan 7. Okey, kemudian kita ada ni negatif sifar perpuluhan 8. Okey, di sini negatif sifar perpuluhan 9. Okey, kemudian kita dapat negatif 1 perpuluhan sifar
negatif 1.1, negatif 1.2. Jadi di sini negatif 1.3. Okey. Jadi penyelesaian kita adalah, saya padam semua yang tadi. Okey, kita ada ini, kita tak ada. Kita ada sifar puluhan 2 lagi, sifar puluhan 7, negatif sifar puluhan 8. Okey, selesailah soalan kita. Kita dah selesai menjawab soalan yang diberikan. Okey, untuk pengetahuan kamu, tak semestinya singkatan semua garis nombor untuk perpuluhan adalah sifar puluhan 1. Kemungkinan dia akan start dengan sifar puluhan 2, sifar puluhan 3. Dia tak tentu, kita bergantung kepada soalan. Okey, seterusnya saya nak ajar kamu bagaimana nak membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Okay, 2 atau lebih perpuluhan boleh dibanding nilainya dan disusun mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Menaik bermaksud daripada kecil kepada besar. Kalau tertib menurun bermaksud besar kepada kecil. Okay, contoh 13, banding dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib menurun. Selain daripada menggunakan kaedah garis nombor, kamu juga boleh menggunakan kaedah lain. Antaranya adalah kamu boleh, bila kamu dapat soalan begini, kamu cari mana satu perpuluhan positif. Jadi 2 ini adalah perpuluhan positif. Okey. Dan yang mana perpuluhan negatif? Yang positif adalah sifar perpuluhan 5 dan 1.4. Nilai negatif pula kita ada negatif 1.6, negatif sifar perpuluhan 3, negatif sifar perpuluhan 7. Okey. Jadi bagaimana kita nak susun? Kita tengok di sini mana nilai yang paling besar. Okey. Yang mana satu yang paling besar? Yang paling besar di sini adalah 1.4. Mana yang paling kecil? Okey. Yang paling kecil, kamu tengok dia nilai negatif, mestilah nilai negatif. Dan nombor ni, bukan kita tengok kat negatif tadi, kita tengok dia punya nombor 1.6, sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 7. Mana nilai yang lebih besar? Bukan nilai, nombor yang lebih besar 1.6 kan. Jadi inilah yang paling kecil. Dia terbalik daripada yang perpuluhan positif. Kalau perpuluhan positif, kita tengok mana yang paling besar tu adalah paling besar lah. Tapi kalau perpuluhan negatif, yang paling kecil tu adalah yang ada yang nombor dia paling besar. Jadi kita bolehlah susun ikut tertib menaik sekarang. Okey, untuk menaik. Tertib menaik. Kita start dengan yang paling kecil, negatif 1.6. Kemudian kita nak pilih yang mana? Sifar perpuluhan 3 ke sifar perpuluhan 7? Pilih yang mana yang lebih besar. Bukan lebih besar, maksudnya kalau positif tu dia lagi besar. Yang mana satu? Okay, betul. Negatif sifar perpuluhan 7. Kemudian kita ambil negatif sifar perpuluhan 3. Okay. Untuk perpuluhan positif, ambil nombor yang kecil, sifar perpuluhan 5, 1.4. Jadi ini adalah tertib menaik. Kemudian tertib menurun pula. Tertib menurun, kita ambil nilai yang paling besar, bermaksud kita ambil je yang nilai yang paling hujung ni dan kita salin je balik semula daripada belakang. Salin semua. Okey, itu jawapan dia. Okey, faham tak?
Jadi saya harap kamu dapat tahu macam mana nak membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Okey, seterusnya saya ada soalan untuk kamu. Susun perpuluhan berikut tertib menaik. Negatif 5.2, negatif 4.8, 3.2, 2.3. Jadi kamu gunakan kaedah yang macam saya ajar tadi. Kamu bulatkan perpuluhan positif dahulu. Okey, 2 ni adalah perpuluhan positif. Yang ini adalah perpuluhan negatif. Jadi mana yang paling besar? Ambil mana satu yang perpuluhan negatif dan perpuluhan positif yang paling besar adalah 3.2. Kalau negatif pula, kita cari nombor yang besar 5.2 ini adalah yang paling kecil dan susun. Yang kalau tertib naik maksudnya daripada kecil ke besar. Negatif 5.2, negatif 4.8, 2.3 dan paling besar 3.2. Okey, siaplah kita punya tertib menaik. Okey, kemudian soalan seterusnya, kita nak susun perpuluhan berikut dalam tertib menurun. Menurun bermaksud besar kepada kecil. Jadi kita bulatkan dulu. Mana yang besar kat sini? Ini yang nilai yang paling besar mestilah perpuluhan positif dan nilai yang paling kecil adalah perpuluhan negatif. Tapi kita nak pilih mana yang paling kecil? Ambil ni nombor negatif 4.8 ni yang paling kecil. Okey, jadi bila tertib menurun, kita ambil yang paling besar iaitu 3.9. Dan menurunlah 2.1 lagi, negatif 3.7, negatif 4.8. Okey, selesai. Jadi hari ini kamu dah tahu macam mana nak menulis perpuluhan dalam garis nombor dan juga kamu tahu macam mana nak membanding dan menyusun perpuluhan mengikut tertib. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kamu semua. Assalamualaikum. Bye.